Satu segmen yang dibawakan oleh Cyber Security Brunei iaitu segmen Bruset, dan pada kali ini seperti yang Atul katakan tadi adalah satu topik yang amat menakutkan, mencemaskan, tetapi bagi saya harus diketengahkan dan tani hadapi kerana hal ini berlaku daripada dulu hingga sekarang. Dan juga untuk membicarakan tentang isu ini kita sudah ada narasumber kita ni yang berada di hujung talian secara virtual kita bersama, iaitu Yang Mulia Ida Firda Abu, penganalisa keselamatan cyber, dan tajuk kali ini ialah perasugut seksual dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Ida, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Jadi satu topik yang sememangnya harus kita ketahui, dan satu topik yang agak perlu kita ketengahkan. Walaupun nyata orang topik ini agak berat dan juga agak sukar untuk ketani kupas dan sebagainya, tetapi mungkin sahaja Puan Ida dapat mengupas dan juga apakah agaknya mukadimah bagi topik yang akan disampaikan pada hari ini. Silakan. Okey, Tuan Fakhrul Razi dan Puan Atul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada Tuan Fakhrul Razi dan Puan Atul dan para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Alhamdulillah, segmen Cyber Security Brunei bersiaran lagi pada hari ini untuk membincangkan topik yang berkaitan dengan peras ugut seksual dalam talian atau lebih dikenali sebagai online sextortion. Okey. So terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi dan Radio Television Brunei di atas jemputan wawancara Rampai Pagi hari ini dan juga memberikan peluang kepada pihak kami untuk mengkongsikan dan membincangkan mengenai tajuk yang tersebut tadi. And then di kesempatan ini juga tidak terlambat bagi saya sebagai wakil keseluruhan warga Cyber Security Brunei bagi mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-31 tahun yang bertemakan pendidikan berkualiti teras kecemerlangan pelajar, dan kepada semua guru-guru dan pendidik di negara Brunei Darussalam, semoga segala usaha, jasa dan pengorbanan mulia diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tadi Tuan Fakhrul Razi ada bertanya apa dia peras ugut seksual dalam talian ni. Okey, so peras ugut seksual dalam talian juga dikenali sebagai online sextortion ni. Ia adalah apabila penjenayah ataupun seseorang yang tidak bertanggungjawab mendapat akses ke maklumat peribadi dan maklumat sensitif seseorang, iaitu personal and sensitive information seperti gambar, video dan sebagainya. So kemudian mereka akan mengancam atau memeras ugut si mangsa, mengatakan bahawa mereka akan menerbitkan dan memviralkan maklumat peribadi dan sensitif tersebut sekiranya mangsa tidak membuat pembayaran dalam masa yang diberikan. Okey. Okey. Jadi di sini Puan mungkin boleh mengongsikan lebih lanjut lagi mengenai dengan peras ugut seksual dalam talian ini. Okey, untuk pengetahuan semua aja, sextortion ni, online sextortion ni sering dilaporkan kepada pihak Cyber Security Brunei dan ia tertumpu kepada terutamanya kepada anak-anak muda ataupun yang kita ni teenagers dikira tah lelaki ataupun perempuan, dan ia juga banyak menyasarkan kepada individu yang berpangkat ataupun well known yang kita ni dan kebiasaannya ia terjadi apabila mula-mula mangsa menerima friend request seperti yang kita lihat dalam paparan. Ia mula-mula akan menerima friend request daripada orang ataupun individu yang tidak dikenali melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya.
Okey, so dari sanatah bermulalah sesi perkenalan, pertukaran mesej dan juga besar kemungkinan nombor telefon, kontak number. So ini barangan ni boleh terjadi dalam masa yang singkat dan ada juga yang berkenalan dalam masa yang panjang bagi membina kepercayaan. That is building trust antara dua orang individu tersebut. Semua ni tergantung kepada modus operandi setiap penjenayah. Lain penjenayah, lain cara diorang kan merangkap mangsa diorang. So and then apabila penjenayah tersebut merasakan mangsa mula mempercayai dan jatuh cinta, mereka akan start menjalinkan hubungan rapat dan mesra sampai si mangsa sanggup memberikan gambar dan video yang kurang senonoh. And then penjenayah akan berterusan mengumpulkan segala gambar-gambar dan video ini sampai ia merasa cukup dan puas. Okay, and then lastly setelah penjenayah mendapatkan semua tu, and when the time comes, mangsa akan diugut untuk membuat pembayaran dalam masa yang dikehendaki. Kalau sekiranya mangsa gagal membayar dalam masa yang ditepati, besar kemungkinan gambar-gambar ataupun video yang sebelum ini di-sharekan atau dikongsikan akan ditularkan ataupun diviralkan. And then apabila ini terjadi, this is also called as blackmail Jadi kepada mangsa tersebut, mangsa bagi sextortion ini, apakah langkah-langkah yang harus mereka lakukan? So sekiranya apabila anda menjadi mangsa sextortion, online sextortion seperti yang dipaparkan, jangan sesekali mengikut arahan yang diberikan. Dalam erti kata lain, jangan sesekali membayar sejumlah wang yang dipinta tu. Sekiranya anda telah membuat pembayaran, sila laporkan ke pihak bank atau ejen penghantaran wang tersebut untuk dibatalkan. And then yang kedua, hentikan, ini yang pentingnya, hentikan semua komunikasi dengan segera. Nyatanya orang benar sudah berkomunikasi atau berkontak dengan penjenayah tersebut. And then yang ketiga, laporkan akaun yang dipakai penjenayah ke media sosial tersebut. Setiap media sosial ada cara bagi kita ni untuk mereport penjenayah tu. And then ani juga block account si penjenayah dan diaktifkan tapi jangan dihapuskan ataupun jangan di-delete account yang Auda pakai untuk berkomunikasi dengan penjenayah tersebut. And then jangan juga lupa untuk menyimpan tangkapan skrin ataupun screenshots dan semua maklumat yang berkaitan untuk tujuan bukti. And then of course the last one, melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa. Sekiranya mangsa adalah individu di bawah umur, seperti I mentioned tadi, mangsa mostly are are below 18 kan, di bawah umur. Mangsa digalakkan untuk memberitahu dan memaklumkan kepada orang dewasa yang dipercayai seperti ibu bapa atau adik-beradik yang mereka rasa selesa untuk dibawa berbincang dan menolong untuk melaporkan kepada pihak berkuasa, iaitu pihak polis in this case. Okey, itu yang dapat dikongsikan ya. Dan juga di sini Puan, mungkin kalau tadi kita menanyakan mengenai dengan langkah-langkah. Kalau tadi agaknya ialah apa ketindakan agaknya. Tindakan, dan sememangnya kalau kita ni bercakap secara candid sebenarnya, kadang-kadang kalau ini terjadi di kalangan kanak-kanak ataupun teenagers yang sememangnya seperti yang Puan katakan tadi, memang banyak berlakunya di kalangan anak teenagers dan apabila mereka di blackmail, kadang-kadang mereka takut untuk melaporkan kepada pihak polis dan sebagainya. Jadi apakah agaknya, macam mana caranya ni untuk memberikan anak-anak ini kepada si mangsa ini semangat untuk jangan takut untuk melaporkan hal ini kepada yang berwajib?
Usually-nya apa tu nama itu, what we advise, apa yang kami nasihatkan kepada teenagersnya, usually-nya dorang akan telefon, dorang akan berasa cemas, dorang panik, and then ada yang sampai menangis and then we always encourage them, kalau dorang ada apa tu nama itu, adik-beradik yang lebih adult, lebih dewasa, kami akan menasihati mereka untuk berbicara, have a talk, sit down with the adults, and then make the laporan kepada pihak berkuasa as soon as possible. Yeah. Dan itu adalah Dan kadang-kadang jangan galak untuk memberitahu. tetapi memangnya kan mengubati itu lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan daripada merawat. memangnya sebelum terjadi hal itu memang ada langkah-langkah yang diambil, mungkin mendidik anak tersebut ataupun sebagainya. Apakah dia mungkin langkah-langkah bagi ketani supaya berjaga-jaga supaya hal ini, sextortion ini indah berlaku, dan sememangnya ketani harapkan indah akan terjadilah di kalangan masyarakat ketani. Okey. Langkah-langkah berjaga-jaga adalah seperti berikut, seperti yang dipaparkan di dalam skrin. Jangan sesekali menerima friend request dari orang yang tidak dikenali. Okay, as what we always mention, kami beritahu kepada kepada orang ramai, jangan sesekali menerima strangers ataupun bercakap pada strangers. Ibu bapa pun macam kalau kita ni as a parents, kita ni akan mendidik anak kita ni, jangan bercakap semua orang yang dikenali. So sama je kalau online, ada media sosial, jangan sesekali menerima friend request dari orang yang kita ni dikenal. Okay, and then sentiasa beringat sesiapa saja boleh berpura-pura menjadi orang lain dalam talian. And then kedua, jangan buka lampiran ataupun attachment daripada email ataupun message yang indah dikenali. Kalau sekiranya kita menerima email ataupun message, SMS ataupun teks dari DM ke dari Instagram, Facebook, dari orang yang tadi dikenali, kalau dapat jangan terdilayan. Delete seterus. And then sekiranya kita menerima permintaan untuk meminta gambar peribadi, jangan sesekali dibagi. And then kalau dapat jauhkan komputer anda daripada penggodam dengan memasang dan mengemaskini perisian antivirus dan anti-spyware, dan always update your operating system. And then also tutup kamera web ataupun nyetani webcam apabila tidak digunakan. And then pastikan tetapan privasi aplikasi dan laman sosial anda diatur ke tahap yang paling ketat, which is at the very high strict restriction. And then ibu bapa harus memantau media elektronik dan perisian yang dimuat turun oleh anak-anak mereka, oleh anak-anak abis kita. And then lastly, ibu bapa atau penjaga dan pendidik sentiasa harus membincangkan tentang pengetahuan keselamatan apabila melayari internet dengan anak-anak dan murid mereka. Ibu bapa ataupun penjaga harus menegaskan kepada anak-anak bahawa mereka harus memberitahu orang dewasa jika ada yang mengancam atau meminta mereka untuk melakukan aksi seksual atau yang tidak senonoh. Itulah tadi banyak informasi yang kita ni terima. Jadi kita juga ingin mengetahui ni Puan, di mana sebenarnya orang ramai dapat menghubungi untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. Okey, kalau sekiranya terjadinya online sextortion ini, kami selalu lebih mula-mula menasihati mangsa untuk melaporkan ini kepada pihak berkuasa. Untuk mereka juga boleh melaporkan dan bertanya tentang more information kepada kami melalui email, iaitu reporting@brucett.org.bn.
and then ataupun melalui talian hotline which is 24/7 beroperasi 24 jam, iaitu 245 8001. Dan sekiranya malu untuk bercerita, kita boleh bertanya daripada melalui WhatsApp kami, iaitu 717-07-666. And then untuk maklumat lebih lanjut juga, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cybersecurity Brunei, iaitu www.csb.gov.bn ataupun www.secureverifyconnect.info untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang online safety ya. Jadi itulah ya, dengan adanya kemudahan yang telah diberikan ini untuk sama-sama tani membendung dan juga memperkenalkan anak-anak petani bagaimana sebenarnya untuk mengelak dan sekiranya berlaku perkara ini. Jadi di sini Puan, antara saranan Puan kepada masyarakat petani dengan topik yang kita bincangkan ini, adakah ianya patut petani terangkan kepada anak petani terlebih dahulu ataupun macam mana ni mungkin macam ada macam mana petani untuk menerangkan topik sextortion ini, terutama sekali lagi kepada kanak-kanak? Okay, ini for us mengikut budaya petani ya, macam banyak parents dorang still malu ataupun yang petani galat untuk membincangkan topik ini. Tapi barang ini ia in the dorang in the zaman sekarang, barang ini harus di-exposekan kepada anak-anak tani lah when the time comes. Macam ada had umurnya lah nanti macam even sekarang pun umur 1 tahun pun pandai sudah ber-WhatsApp, ber-YouTube nyatanya. And then so ini it is adalah digalakkan untuk ibu bapa ataupun penjaga untuk membincangkan pada anak-anak dorang tentang online sextortion ini, supaya anak-anak dapat berwaspada, berhati-hati ya. Itu bagi mereka ataupun ibu bapa yang mahir penggunaan teknologi ketika ini ya. Tapi sekiranya apa antara langkah-langkah habis kita dalam sama-sama membendung ini, khususnya kepada ibu bapa ataupun parents berkenaan tidak terdedah dengan media sosial ini ataupun gadget-gadget terkini, tapi anaknya aktif menggunakan, macam mana, apa yang habis kita dapat lakukan? Usually-nya kalau kami di pihak Cybersecurity Brunei kami ada membagi talks, kami ada membagi taklimat kepada warga umum. Kami pun ada membagi talk kepada warga emas. Dorang ni walaupun dorang inda IT savvy ataupun inda dalam teknologi maklumat ini, tapi dorang sedikit sebanyak dorang tahu macam mana pakai WhatsApp. So dari sana kami mendidik mereka beritahu kalau cucu kita ataupun anak kita ataupun yang damit-damit berdamitan ada aktif dalam media sosial untuk sentiasa berwaspada. So barang-barang macam ni sudah malar terjadi di Brunei surprisingly Jadi alhamdulillah ya, dengan penjelasan sebentar tadi dengan topik yang kita bawakan pada hari ini, peras ugut seksual dalam talian, sebenarnya perlu kita ni tahu dan juga perlu kita ni meningkatkan kesedaran khususnya kepada anak-anak remaja kita ni dan anak kecil kita ni, supaya ini orang tidak terjebak dan juga sebagainya. Dan semoga perkongsian kita ni dengan topik iaitu peras ugut seksual dalam talian ini yang diberikan di segmen ini akan mendapat tempat dan juga memberi sedikit sebanyak kesedaran kepada penonton kita di Rampai Pagi tentang adanya penyalahgunaan penyalahgunaan internet lah di dalam talian. Dan kita harapkan supaya yang disampaikan oleh Puan Ida ini akan memberi satu sedikit pencerahan tentang topik berkenaan dan kita mengucapkan terima kasih lah kepada Puan Irda. Dan sampai di sini saja. Assalamualaikum.
Okey, terima kasih Tuan Fakir Razi. Ya. Kepada penonton dari pihak kami Cyber Security Brunei, Ya. untuk mengakhiri wawancara pada pagi ini, kepada penonton dan orang ramai, amalkan tahap kebersihan yang tinggi, gunakan mask, stay at home, stay safe. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.